Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat sambung lagi perbincangan dan muzakarah kita tentang masalah jangan melampau di dalam beragama. Sebelum tu saya nak bagi sedikit jawapan lah secara ringkas, walaupun benda ni dah diterangkan. Semalam ada orang tanya, kalau kita kata Allah Subhanahu wa taala berada di atas daripada arash, tempat dan menempatkan itu baharu, itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada makhluk. Saya dah jelas dengan panjang dan lebar sebagaimana yang dibahaskan oleh para ulama, di antaranya Abi Is ketika mensyarahkan akidah Tahawiyah. Sama ada kita nak kata tempat ke atas berdarah tu ataupun bukan tempat, di sudut hakikatnya, realitinya Allah Ta'ala tak berhajat. Allah Ta'ala tak berhajat, pegang yang tu sudah. Jadi kita dah bahas panjang, kita tak nak ulang. Bukan tempat. Dan yang kedua, sebenarnya sama ada Asy'ariyah ke ataupun golongan Salafi ke. Sebab kita sebut Salafi ni, Salafi Malaysia ni. Sebab orang sebut salah hak zaman dulu. Salah hak zaman dulu. Sebenarnya Salafi Malaysia pun nak ikut hak zaman dulu lah. Begitu juga Asy'ariyah di Malaysia ni pun nak ikut Asy'ariyah dululah. Sebab tu tak boleh kata Asy'ariyah dulu lain, hak sekarang lain. Dia mau nak ikut jalan tu juga. Begitu juga Salafi Malaysia nak ikut jalan tu jugalah, nak ikut kepada golongan salah, pegangan salah ni. Maknanya kalau kita buat kesimpulan yang macam tu, kita tak berbalah. Jadi punca di antara punca perbalahan, golongan Asy'ariyah Malaysia menafikan Salafi sekarang ni bukan tak sama dengan pegangan Salafi dulu. Orang Salafi pula jawab Asy'ariyah sekarang ni tak sama dengan Abu Hasan Asy'ari dulu. Jadi masing-masing jadi berbalah. Kita tak nak buat perincian secara detail sangat. Kalau kita buat perincian, sudah tentu ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau kuat ni kita kata golongan yang berpegang kepada akidah salah lah, sebab terang. Jadi kalau kita boleh terima keterbukaan sebenarnya, kalau boleh terima keterbukaan dan kesimpulan, kalau boleh terima keterbukaan dan juga kesimpulan yang dibuat oleh ulama', di antaranya di dalam kitab Sadatil Muttaqin, Imam Zabidi ni dia dah buat kesimpulan comel dah, cantik dah. Maknanya ahli sunnah wal jamaah tu 3. Jadi kalau kita pegang macam tu, maknanya aman lah. Tak adalah kita berbalah. Mana ahli sunnah wal jamaah ni 3, di Malaysia ni semua ahli sunnah wal jamaah. Jangan ada mana-mana orang yang cuba menafikan kesimpulan yang dalam kitab sebut Ithaf Sadatil Muttaqin tu dah cukup cantik dah. Tetapi bila ada daripada kalangan orang Islam di Malaysia ni cuba mengeluarkan, cuba menafikan mana-mana pihak yang dianggap terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli sunnah wal jamaah, yang tu jadi berbalah. Sebab kalau kita perincikan betul-betul, sedikit ulangan. Kalau nak berbalah jadi susah. Kalau kita nak perincikan betul-betul, modal balik golongan Salafi Malaysia ni lebih banyak, peluru mereka lebih banyak, hujah mereka lebih kuat kalau nak berbalah. Sebab tu saya kata kita ambil kesimpulan, 3 golongan ahli sunnah jemaah yang telah disimpulkan oleh Imam Zabidi ni cukup kita pegang comel dah, tak berbalah dah. Tetapi bila menafikan, kalau orang buka balik, sebut saya ulang secara ringkas. Dia kata di sini akidah ahli sunnah jemaah tu yang dimaksudkan Asy'ariyah dan juga Maturidi itu, dia kata orang yang duduk di Khurasan, Iraq, negeri Syam, dan orang yang berada di daerah Mawaraun Nahri seperti Tajikistan, Uzbekistan dan Kyrgyzstan. Itu satu.
Dia tak cerita semua ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah ni seluruh dunia perkara tu. Dia kata yang ni lah, yang banyaknya. Seluruh dunia tu hak lain tu sikit-sikit lah. Yang kedua pula, dia kata di sini, bila Ali Abu Hasan Asy'ari, dia kata, kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, lalu Imam Zabidi sebut, dia kata di sini, wa raja'a an mazhabihi ila sunnati ayat tariqin nabi wal jama'ati ayat tariqis sahabah radhiyallahu anhum. Jadi bila dia kata, kalau kita tekan ayat ini, kalau kita perhalusi ayat ini, bila dia kata Abu Hasan Asy'ari, dia kembali kepada sunnah. Jadi sebab itu apabila dia kembali kepada sunnah, di dalam kitabnya banyak yang saya sebut hari itu, di dalam kitabnya Maqalat Islamiyin, saya dah baca. Di dalam kitabnya Ibanah an Usulid Diyanah, saya dah baca. Di dalam kitab Ar-Risalah ila Ahli Saghri, 3 kitab. Maka kalau kita tengok situ, dia semua kembali kepada apa yang dipegang oleh Nabi. Hak asal. Kalau kita kata yang sekarang ini memang ikut hak asal, Abu Hasan Asy'ari ni memang Asy'ariyah ni memang ikut hak asal, maka ikut asal maknanya ikut Abu Hasan Asy'ari, dan Abu Hasan Asy'ari ikut Nabi. Okey, kita nak tanya, bila kita kata ikut Nabi, sebab ahli sunnah wal jamaah ni kata maknanya ikut Nabi, adakah Nabi sendiri di dalam hadis istawa ditafsirkan dengan istawla? Sebab kata nak ikut Nabi ni tadi, ya ditafsirkan dengan kuwah ataupun qudrah. Nampak? Adakah ayat-ayat mutasyabihat ditakwilkan oleh Nabi? Sebab kata ahli sunnah wal jamaah ikut Nabi kan? Nabi takwil tak? Situ kalau kita nak bahas betul-betul. Dan para sahabat, adakah para sahabat ini ada riwayat secara bersanad, riwayat yang sahih, sahabat takwil semua ayat-ayat mutasyabihat? Cuba tuan-tuan boleh bagi jawapan, Nabi takwil tak? Ataupun kuwah dan semua ayat mutasyabihat, Nabi semua takwil, sahabat takwil. Tak ada dalil kan? Jadi jangan perinci. Kalau perinci susah. Maknanya kalau kita perinci, nampak kuat balik hujah golongan salafi di Malaysia. Sebab tu kita pegang 3 senang. Ahli sunnah jemaah kembali, maknanya 3 yang telah disimpulkan dalam kitab kita ini. Itu yang pertama yang saya nak sebut secara ringkas, kerana dah bahas dah. Yang kedua, sebab tu jangan bahas. Kalau saya ni memang saya bahas, saya mengkaji. Kalau bagi orang yang nak pegang, tak nak pening, bagi orang awam, pegang. Ahli sunnah jemaah ni terbagi kepada 3, iaitu golongan ahli hadis, golongan ahli hadis, iaitu dalil mereka Quran dan hadis dan juga ijma'. Ini yang disebut salah ini tadi. Di Malaysia inilah yang sebahagian rakyat Malaysia pegang macam tu. Yang keduanya Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Juga jelas mereka juga ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiganya dia panggil ahlul wijdan, yakni golongan tasawuf yang tidak bercanggah dengan Quran hadis. Pegang yang tu cukup. Tetapi kalau cuba nak menafikan golongan lain, umpamanya golongan Asy'ariyah cuba nak menafikan golongan salafi sebagai ahli sunnah wal jamaah dan dituduh sebagai wahabi, jadi kalau orang buat perdebatan betul-betul, nanya ke Asy'ariyah. Kalau betul-betul berdebat, golongan Asy'ariyah jadi nanya. Sebab tu kita tak nak debat betul-betul, tak nak bahas betul-betul. Pertamanya sebab tuduhan, kita jawab dengan fakta, dengan dalil. Yang keduanya, orang akan bongkar kan. Sebab dalam kitab-kitab usul fiqh, di antaranya di dalam kitab Al-Wajiz fil Usul, Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata, wa tariqatul khalafi wa hiya tariqatul mu'tazilah. Jalan khalaf adalah jalan mu'tazilah, bukan jalan ahli sunnah wal jamaah. Kalau nak bahas betul-betul, nak kelahi, jadi susah lah, jadi berbalah besar. Sebab tu jangan kelahi. Dr. Wahbah Zuhaili, wa tariqatul khalafi wa hiya tariqatul mu'tazilati ta'wilul mutasyabihi bima yuwafiqul lughah. Dia mentakwilkan mutasyabihat itu sesuatu dengan sesuaian dengan lughah. Okeylah, kita terimalah. Tapi takwilan itu adalah takwilan daripada Mu'tazilah.
Takwilan itu daripada golongan Mu'tazilah yang diambil oleh golongan Khalaf. Sebab itu kalau kita perinci jadi masalah. Sebab itu kita pegang 3 je. Ahli Sunnah Jumaat 3 sudah. Kalau cari balah susah, jadi berbalah lah kita di kalangan orang Islam. Berpecah lah. Dan kalau kita tengok Fathul Bari, saya dah baca. Saya dah berapa banyak kali dah terang. Lalu Ibnu Battal kata apa dia? Qala Ibnu Battal ikhtalafa an-nas fil istiwa. Berulang-ulang saya baca. Dah banyak kali saya baca. Ibnu Battal kata telah berselisih pendapat oleh manusia tentang istiwa al-mazkuri yang disebut di atas tu tadilah Ar-Rahmanu 'ala arsy-istawa. Al-mazkuri huna yang disebut di sini. Faqalatil mu'tazilatu ma'nahu al-istila'u. Tengok. Mu'tazilah kata istawa adalah istila'. Maknanya istila' ataupun istaula itu adalah Mu'tazilah punya tafsiran. Asal ambil daripada apa tu yang kita sebut itu kan. Minta maaf tuan-tuan. Di dalam kitab Bidayah wan Nihayah pula. Bila kita tengok tadi dia kata di situ bahawa istawa dengan istaula adalah Mu'tazilah. Ditakwilkan, ditafsirkan yang dipegang oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah ni pula ambil daripada hak yang saya sebut hari itu. Daripada syair Akhtal yang disebut oleh Ibnu Katsir di dalam Bidayah wan Nihayah. Jilid yang berapa ni? Jilid yang ke-9. Yang saya lah kadang-kadang silap sebut cetakan pun orang marah. Ini cetakan saya. Mungkin tuan-tuan lain pula cetakan. Dia kata, dan Mu'tazilah dan juga Jahmiyah. Wal Jahmiyatu tastadillu ala istiwa'i ala al-arsy. Jahmiyah mendalilkan istiwa ala al-arsy itu bi'annahu istila'u bi baitil akhtal. Dengan makna istilah ataupun istaula dengan bait syair daripada Akhtal. Yang Akhtal kata qad istawa Bishrun 'ala al-Iraqi. Telah istiwa oleh Bishrun di atas negeri Iraq min ghairi sayfin wa damin muhraq. Tanpa menggunakan pedang, tanpa berlaku pertumpahan darah. Maknanya Jahmiyah dan juga Mu'tazilah ambil syair ni Saya dah terang banyak kali dah. Maknanya istawa dengan makna istaula, ambil syair ni. Syair ni dipegang oleh Mu'tazilah dan dipegang oleh Jahmiyah. Sebab itu Ibnu Katsir kata, "Walaysa fihi dalilun." Syair ini tidak boleh menjadi dalil. Fa inna hadha istidlalun batilun. Ibnu Katsir kata. Kerana istidlal ini adalah istidlal yang batil min wujuhin katsirah. Karena dengan beberapa gambaran. Istawa dengan makna istaula ini batil. Tak boleh pegang, tak betul. Kerana beberapa gambaran, beberapa hujah, beberapa dalil. Wa qad kana al-akhtalu adalah Akhtal itu Nasraniyan, adalah seorang Nasrani. Macam mana nak sabitkan dalam bab akidah ambil syair Nasrani? Sebab tu kita kata kalau nak balah, jadi payahlah. Banyaklah model orang Salafi di Malaysia ni. Sebab tu tuan-tuan jangan bagi dalil kat orang Salafi di Malaysia. Tuan-tuan senyap je. Kalau dia orang jumpa dalil ni, Asy'ariyah memang teruk kena. Antara saya dengan tuan-tuan je. Dalil ni jangan bagi. Kalau istawa dengan makna istaula, daripada Jahmiyah, daripada Mu'tazilah. Bukan saya sebut. Ibnu Katsir sebut. Dan juga disebut oleh siapa dia? Ibnu Hajar al-Asqalani. Di dalam Fathul Bari. Syarah kepada Bukhari. Dan juga dalam kitab Tawdih di Syarhi Jami' as-Sahih. Syarah Bukhari juga Ibnu Mulaqqan. Wafat pada tahun 804 Hijrah. Ibnu Mulaqqan pun sebut dalam Syarah Bukhari. Ini pun Syarah Bukhari. Dia kata, wa amal istiwa'u fakhtalafa an-nasu fi ma'nahu. Adapun istiwa berbeza, berselisihlah oleh manusia tentang maknanya.
Faqalatil mu'tazilatu innama bima'na al-istila'. Bima'na al-istila'i wal qahri wal ghalabati. Dia kata sesungguhnya Mu'tazilah kata makna istawa adalah istila', maknanya menguasai. Wal qahri, mengalahkan. Wal ghalabati, kemenangan. Selepas maknanya mengalahkan pihak musuh, menguasai, lalu dia menguasai. Lalu kalau kita tengok Ibnu Hajar dan juga di dalam kitab Syarah Mulaqan ini, Allah Ta'ala sebelum tu maknanya dia tak mengalahkan orang lah. Dia tak menguasai lah. Dan siapa yang boleh mengalahkan Allah? Kalau istawa dengan makna istawla. Sebelum tu Allah Ta'ala tak berkuasa di atas aras lah. Maknanya sebelum tu Allah Ta'ala tak berkuasa di atas aras. Maknanya sebelum tu ada pertemuan antara Allah dengan pihak lain. Siapa yang boleh menewaskan Allah? Nampak? Kalau kita perinci jadi masalah. Sebab tu jangan bergaduh. Orang duk keluar orang daripada sunnah Jumaah, Mujassimah dan sebagainya. Kalau orang Salafi tahu, maka susahlah golongan di Malaysia ni yang mengatakan Salafi itu Wahabi. Sebab tu tuan-tuan jangan bagi tahu dalil kat dia orang. Senyap je antara kita, saya dengan tuan-tuan je. Dan juga di dalam kitab Tamhid, siapa yang kata yang menyebut siapa-siapa yang mentafsirkan istawa dengan istawla tu Mu'tazilah, tadi berapa kitab dah? 1 2 3 4. 3. Fathul Bari, Bidayah wan Nihayah, At-Tawdih li Syarh Sahih Bukhari. Begitu juga disebut oleh Ibnu Abdul Bar, yang wafat pada tahun 463 Hijrah, ketika membahaskan hadis nuzul. Dia kata wa hadhihi al-ayatu kulluha wadihatun fi ibtali qawli al-mu'tazilati. Ini adalah ayat-ayat, banyak ada bagi ayat yang Allah Ta'ala berada di atas di penaras tu. Dia bagi banyak. Satu perkara yang dia kata semua dalil-dalil yang terang pada membatalkan pendapat Mu'tazilah wa amad'a'uhum al-majazu. Karena mereka kata Ar-Rahmanu ala asyistawa bukan hakikat tetapi majaz. Majaz fil istiwa. Nampak? Wa fi ta'wilin istawa. Mereka memahami fi ta'wilil istawa. Perkataan mereka di dalam mentakwilkan istawa, istawla. Nampak? Maknanya Ibnu Abdul Bar mengatakan juga yang mengatakan istawa, menghuraikan istawa, menterjemahkan istawa dengan makna istawla adalah golongan Mu'tazilah. Jadi hak ni hak duk pegang ni. Hak dia orang duk pegang ni, istawa tak boleh kata Allah Ta'ala berada, istawa mesti kena tafsir, mesti kena hurai, mesti kena takwil dengan makna istawla. Siapa kata istawla tu ahli sunnah wal jamaah? Kalau kita nak berbalah lah kan. Kita akan perincikan masalah tu. Ambil daripada mana? Daripada Syekh Akhtar tu tadi. Sebab tu jangan berbalah. Dalam tafsir Al-Baghawi. Tafsir Baghawi. Imam Baghawi pun sebut. Nampak? Bila dia kata istawa alal arsy qala kalbi wa muqatil istaqarra qala Abu Ubaidah su'ada. Muqatil dan kalbi kata istaqarra, maknanya menetap. Maknanya hurailah tu. Tafsir lah, bukan kata tak membagi makna, tak terjemah makna, tak bagi makna, salah bagi makna. Salah terjemahkan, bukan kata tafwid, bukan semua salah ni tafwid, tak. Mereka isbat. Tu kena tahu. Tu dia. Qala Abu Ubaidah, dia kata su'ada. Maknanya naik. Maknanya salah menterjemahkan istawa. Menghuraikan. Okey. Wa awwalatil mu'tazilatul al-istiwa'a bistila'i. Maka telah mentakwilkan oleh Mu'tazilah istiwa itu dengan makna istila'. Nampak? Berapa kitab lah. Saya boleh mengemukakan, lambakan kitab yang ulama tafsir, ulama hadis ni dan juga golongan salaf kata golongan yang mengatakan istawa dengan makna istila ataupun istawla itu adalah Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Kita malas nak buka. Sebab tu jangan kelahi. Jangan serang orang. Kalau orang buat perincian macam ni, tu yang saya sebut hari tu.
Mari macam singa, balik macam tikus ya. Mari nak berdebat macam singa, muka macam singa nak makan orang, balik macam tikus ya. Sebab tu jangan. Kita ambil kesimpulan ahli sunnah ni 3 sudah. Kan jadi tak berbalah, kan aman negara kita ni. Tak ada ustaz ni serang ustaz ni, orang ni pula balas pula dalam majlis hentam Wahabi. Mereka ini bukan ahli sunnah wal jamaah, mereka ini mujassimah. Mereka ini musyabbihah. Suruh siasat tangkap. Buat Senarai nama ada 57 orang tu. Senarai tahun ni 2020 ada 120 orang. Golongan Wahabi dan mereka ini adalah mujassimah dan musyabbihah. Sebab tu tuan-tuan kena berlapang dada. Maknanya hujah-hujah kitab-kitab yang saya bagi banyak ni jangan beritahu kepada orang Salafi Malaysia. Kalau dia orang tahu, naya Syairah. Itu komen yang dia tulis, live ni dah tersebar dah. Dia buat lawak lah kan. Sampai kat lupa, nanti pecah rahsia lagi lupa. Sebab tu jangan berbalah. Saya ni orang duk ajak hari-hari berdebat, saya tak nak. Kalau berdebat tu memang naya lah. Itu baru kita bagi sikit dulu. Kalau kita perinci betul-betul memang naya lah. Kalau kita terjemah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli tu apa dia? Sunnah tu apa dia? Jemaah tu apa dia? Apa takrif sunnah? Lughatan wa istilahan. Sunnah tu apa? Sebab tu saya malas nak perinci masalah ni. Selesai satu-satu kan. Kita terima sahaja apa yang dibuat oleh dalam Imam Zabidi tu buat apa dia kesimpulan ahli sunnah jemaah 3. Sudah. Tak ada berbalah dah. Jangan duk cari pasal. Jangan duk congkir. Sebab tuduhan-tuduhan mereka yang lontarkan kepada golongan Salafi ini semua kita jawab dengan secara ilmiah. Dengan fakta, dengan hujah, dengan dalil. Kita tak tanya lagi mereka yang kata Allah Ta'ala tak bertempat tu ada tak dalil Al-Quran atau dalil dalam hadis. Yang saya dimasukkan dalam golongan anti-Wahabi dan pemburu Wahabi dalam taman-taman ilmu. Saya tanya sampai sekarang ni tak boleh kemukakan dalil. Kita nak bahas dalil yang kata Allah Ta'ala tak bertempat tu berdasarkan Quran dan berdasarkan hadis Nabi. Pendapat sahabat, pendapat tabi'in, pendapat ulama-ulama mazhab. Kita malah nak tanya. Tapi dah tertanya malam ni. Kemukakan dalil. Dan senarai Wahabi yang diwawakan itu apakah sebab dalil hujah yang mengatakan mereka Wahabi yang terkeluar mereka daripada golongan Ahlussunnah wal Jamaah sampai malam ni tak boleh bagi dalil. Sampai malam ni kita dah seminggu dah kita minta kan. Apakah alasan apakah hujah yang mengatakan mereka ini Wahabi yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah? Yang pertamanya Dr. Mazhar. Senaraikan kita ada mana senarai itu pun dah hilang kan. Ada simpanan. Maknanya ada 57. Dr. Mazhar yang pertama, Dr. Rozaimi yang kedua, Dr. Fatubari yang ketiga. Senaraikan satu-satu. Dr. Mazhar Wahabi, ni 1 2 3 4 5 6. Ini alasan dia Wahabi. Kemukakan. Ada lagi berapa? Ada 57. Yang senarai tahun ni 120. Senarai kan? Sampai sekarang tak kemukakan senarai. Tak buktikan apa dalil, apa hujah, apa alasan yang mengatakan mereka ini Wahabi. Mereka ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai sekarang ni kita minta, bukan nak berbalah. Kita nak minta nak minta hujah mereka. Jangan tuduh lari. Jangan tuduh-tuduh orang lari. Tuduh-tuduh orang lari tak tanpa mengemukakan bukti. Yang tu tak bagus. Saya ni tuan-tuan, semangat bukan marah. Aku bukan marah, aku bagi nasihat. P. Ramli kata kan. Sekarang ni senarai nama tak kemukakan apa alasan mereka ni dituduh Wahabi. Sebab tu janganlah tuan-tuan. Jangan cuba cari pasal. Saya ni jenis banyak mengalah lah. Orang nak kata Wahabi sesat mujassimah ni saya mengalah. Orang ajak debat saya lari. Tapi kalau nak betul kita akan bagi secara terperinci. Kita akan bahas secara terperinci. Kita akan tekan satu kalimah, satu ayat ke satu ayat. Kalau nak cari pasal. Tapi kita tak nak cari pasal. Kita nak mendamaikan rakyat Malaysia ni yang berbilang, kita kata pemikiran, aliran, latar belakang pendidikan. Kita nak damaikan. Tapi pihak yang menuduh kena bagi alasan. Tak bagi alasan sampai sekarang. Okey tuan-tuan. Berjalan suara tuan-tuan sebab kawasan kami ni di luar sana hujan lebat. Entah tutup pintu tu.
okey nampak video titik komen. Ni pintu ni. Pintu dua pintu. Tutup dua pintu lah, dua pintu. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, lebih panjang tuan-tuan, saya suruh admin tutup pintu sekejap sebab hujan di luar lebat, takut tuan-tuan tak dengar. Tarik baju Ana tu. Panas berarti hujan. Sebab tu tak sampai balas lah tuan-tuan. Jadi kita akan berkelahi sampai bila-bila lah dalam masalah benda. Sebenarnya sama ada bukan salafi dengan khalaf. Di Malaysia ni antara bukan kata salaf dengan khalaf. Hak zaman dulu, hak zaman sekarang ni pun yang duduk di Malaysia ni pun golongan yang salafi yang dituduh Wahabi, mereka pun nak menyucikan Allah daripada segala sifat kelemahan, segala sifat kekurangan. Mereka juga menafikan Allah Ta'ala sama dengan makhluk, golongan salafi di Malaysia ni. Begitu juga golongan Asy'ariyah. Mereka juga menafikan Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluk. Selesai masalah. Tak mana je jadi susah nak fahamnya. Tak mana je jadi susah nak faham. Saya duduk ceramah sampai seminggu lebih dah ya. Bukan bahasa bahasa Jerman ke, Jepun ke, bahasa Urdu ke. Cakap bahasa Melayu tak boleh faham ke? Itu yang jadi masalah tu kenapa? Cuba baca, buat kajian. Ini sikit-sikit Wahabi, keluar dari Sunnah Jemaah. Mereka ni Mujassimah, pergi siasat, tangkap. Hoi, susahlah macam ni. Bila kita tak faham, kita tak ada maklumat, kita tak ada sesuatu ilmu tentang sesuatu masalah, kita kata orang salah. Jadi kalau kita perincikan macam masalah tadi, istawa dengan makna istaula tu satu je. Satu bab lah. Sudah banyak kita boleh kemukakan dalil bahawa itu adalah daripada Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Mana hak sekarang ni pengikut siapa lah? Jadi pengikut sunnah ke ataupun pengikut Mu'tazilah? Kalau kita nak cari pasal. Tetapi kita buat kesimpulan, 3 lingkungan ahli sunnah Jumaah. Ni mungkinlah ada pihak sana potong-potong pula ni. Kita tak benarkan. Dalam mungkin pihak musuh dia akan potonglah video ni. Dia akan buat kata, tengok Maulana kata macam ni. Dulu pun banyak dah orang potong video saya ni. Tapi dia tanggunglah di akhirat besok. Saya cakap ni panjang. Saya kata ahli sunnah Jumaah terbagi kepada 3. Berapa kali dah ulang ahli sunnah Jumaah terbagi kepada 3 tu, banyak kali dah kan. Sebab tu jangan cari pasal, jangan tunjuk hebat. Untuk meredakan masalah ini, saya rasa untuk mengurangkan masalah ni, golongan Asy'ariyah di Malaysia ni, tok-tok guru pondok, tok-tok lebay, ustaz-ustaz ni pergi mengaji hadis dengan Maulana Asri. Maulana Asri kan cerita habis masalah salaf tak salaf, isbat ke, takwil ke, taufik ke, belajar dengan dia betul-betul. Maknanya kita kena ada sifat tawaduk dan rendah diri lah, kena bertalaki dengan Maulana Asri, mengaji hadis. Lepas tu peganglah Asy'ariyah ke, Maturidi ke, terpulang. Mengaji susunan sitah betul-betul. Mengaji tafsir betul-betul. Kalau tafsir ni mengaji dengan Maulana Hadi. Tak mengaji dengan saya pun tak apa. Hadis-hadis ni bukan suruh mengaji dengan saya. Bab hadis ke bab tafsir ni, hadis mengaji dengan Maulana Azri. Tafsir mengaji dengan Maulana Hadi. Mengaji betul-betul. Terpulanglah nak pegang apa pun. Baru tahu kedudukannya. Bagaimana cara ilmu yang sebenarnya, perbahasan ilmiah yang sebenarnya. Bila tak mengaji Quran tu tak faham betul-betul, hanya pegang kitab-kitab Asy'ariyah sahaja untuk memahami akidah, tak boleh. Tak boleh. Jadi sanggupkah tuan-tuan guru, kita kata ulama-ulama yang ustaz-ustaz ni yang dah glamour ni nak menadah mengaji dengan Maulana Asri, nak mengaji dengan Maulana Hadi, sanggupkah mereka? Tobat tak mengaji? Tak tahu lah. Kalau nak suruh pergi mengaji India, Pakistan, takut payah, umur pun dah panjang kan. Lepas tu nak kena menguasai bahasa pula, bahasa Urdu. Jadi tak boleh lah nak habiskan susunan sitah, nak habiskan sebuah Quran mengaji tafsir. Maknanya Allah Ta'ala dah sediakan ruang untuk kita, dah ada kemudahan. Ada di Malaysia ni orang boleh mengajar susunan sitah. Ada di Malaysia ni orang yang pakar tentang tafsir Quran. Mengaji dengan mereka. Lepas tu baru tahu tentang ayat mutasyabihat ni, bagaimana cara salah pegang, bagaimana cara khalaf pegang. Kalau tidak, tak faham lah. Besok dia tanya lagi. Kita kata, kita dah bahas masalah jihad. Jihad tu benda ada ke benda tak ada? Adakah dia makhluk? Dah kita bahas panjang dah benda tu. Sebenarnya sama ada nak kata jihad tu ada ke tak ada ke, Allah Ta'ala mukhalafah.
Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk. Dia tak boleh faham tau. Dia tak boleh faham. Mana otak ni, dia kata macam mana? Susah lah. Otak macam ni bagi minum minum omega 3, susu omega 3 pun tak jadi apa. Bagi minum air klorok pun tak jadi apa. Hati dia tak boleh faham. Bagi minum air masjid 40 kolah pun dia tak boleh. Dah kita terang lah, dia tak boleh nak faham. Okey tuan-tuan, itu merepek sikit malam ni. Orang tua bila dia ceramah, dia merepek lah. Yang ketiga saya nak bahaskan di sini, maknanya tak usah gaduh. Maknanya tak usah mengeluarkan orang lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga, apa yang saya nak bahaskan di sini, tentang hadis yang panjang. Harap-harap tuan-tuan boleh sabar, boleh dengar sampai selesai perbahasan ini insya-Allah. Iaitu berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Babu akhiri ahli nari hurujan. Bab tentang ahli neraka yang akhir sekali keluar daripada neraka. Dia ada kaitan dengan apa yang kita bahaskan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis yang ke 463. Hadis tentang perbahasan ahli neraka yang terakhir keluar daripada neraka lalu dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam syurga. Dia kata haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Haddatsana Affan bin Muslimin. Haddatsana Hammad bin Salamah. Akhbarana Thabitun an Anasin. Akhbarana Thabitun an Anasin. An Ibn Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut daripada Anas bin Malik bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akhiru man yadkhulul jannata rajulun. Dia kata akhir orang yang masuk syurga itu seorang lelaki. Maknanya seorang lelaki ni seorang manusia lah. Fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan. Kadang-kadang dia berjalan, kadang-kadang tersembab muka di atas tanah. Maknanya mengesuk. Lelaki ni biasalah orang yang baru keluar daripada neraka dalam keadaan badan maknanya tak bermaya, dibakar dengan api neraka yang begitu panas, yang mengambil masa yang terlalu panjang, lalu di badan dia lemah. Di dalam hadis yang lain disebut orang yang masuk neraka ni sebelum dimasukkan dalam syurga, dia akan dicampakkan di dalam nahrul hayah, maknanya sungai hidup. Tubuh badan dia yang lemah itu, yang sakit tu tak bermaya, disegarkan semula. Okey, dalam hadis ini menyebut wa tasfa'uhu an-naru marratan. Kadang-kadang nak keluar tu disambar pula oleh api neraka. Terkena bahang api neraka. Fa idza jawazaha iltafata ilaiha. Bila dia terlepas, terkeluar, dikeluarkan daripada api neraka, dia pun tolehlah kepada neraka balik. Takut gerun. Gerun dengan api neraka. Sebab Allah Ta'ala bersebut dalam Quran, fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka, tahannya mereka atas api neraka. Maknanya tak tahan. Siapa pun tak tahan api neraka ni. Maknanya Allah Ta'ala perli sahaja. Faqala tabarakalladzi najjani minki. Telah memberi keberkatan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyelamatkan aku daripada kamu, wahai neraka. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Bila dia tengok kepada neraka, Allah Ta'ala telah memberkati aku. Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku daripada kamu, wahai neraka. Allah Ta'ala telah memberi kepada aku suatu perkara yang tak diberi oleh Allah Ta'ala kepada mana-mana orang yang terdahulu dan kepada mana-mana orang yang kemudian. Dia duk rasa hebat sangatlah satu anugerah Allah Ta'ala bagi ni, terlepas daripada neraka, seolah-olah itulah anugerah yang paling besar, orang lain tak pernah rasai. Orang yang lain tak pernah rasa nikmati nikmat lepas daripada neraka ni. Dia rasa dia cukup hebat dah. Dia rasa dia cukup hebat. Nikmat tu tak dapat pada orang dulu dan juga orang yang kemudian. Faturfa'u lahu syajaratun. Lalu diangkat, didedahkan. Diangkat kepada dia, kepada lelaki yang keluar daripada neraka yang terakhir ni tadi, satu pokok. Sebatang pokok. Fayaqulu ay Rabbi adnini min hadhihi syajarati faliastazillu bihi faliastazilla bi zilliha.
Dia kata, ya Tuhanku, dekatkanlah aku dengan pokok tersebut. Bila dia keluar daripada neraka, Allah Ta'ala kemukakan, munculkan kepada dia sepohon pokok. Sepohon pokok. Dia kata, ya Allah, dekatkanlah aku dengan pokok tu untuk aku berlindung, untuk aku berteduh di bawah pokok tersebut. Wa ashraba min ma'iha, dan aku nak minum airnya, air yang berada di bawah pokok tersebut. Biasalah bila duduk dalam neraka ni panas, dia rasa dahaga, teringin nak minum air. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, Allah Ta'ala pun kata, ya bani Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Kalau aku bagi kamu mendekatkan diri kamu dengan pohon ini, berteduh di bawahnya dan minum air yang berada di bawah pokok tersebut, ada tak boleh jadi kamu nak minta yang lain pula? Ataupun sekadar duduk bawah pokok tu minum air tu sudah, ada tak nak minta permintaan lain? Fayaqulu ya Rab, la, dia kata fayaqulu la ya Rab, tak nak, aku tak nak minta yang lain dah ya Allah, aku nak minta yang tu je. Sebab duduk dalam neraka dah lama, tiba-tiba dapat keluar daripada neraka tu, hebat. Duduk bawah pokok pun berteduh okey dah, dan minum air di bawah pokok tersebut. Wa yu'ahiduhu ay alla yas'alahu ghairaha, dia berjanji bersungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala ni tak nak minta yang lain dah. Wa rabbuhu ta'ala ya'dhiruhu, Allah Ta'ala pun berilah kemaafan kepada dia dan kelonggaran kepada dia. Bagi pokok tu, dekatkan dia dengan pokok tu. Li'annahu yara ma la sabara lahu alaihi, kerana Allah Ta'ala tengok dia tak sabar nak duduk bawah pokok tu, bagilah duduk bawah pokok tu. Fayudnihi minha fayastazillu bi zilliha wa yashrabu min ma'iha, lalu dia, Allah Ta'ala dekatkan dia dengan pokok tu, bagi dia berteduh dan bagi dia minum air daripada bawah pokok tu. Summa turfa'u lahu syajaratun hiya ahsanu minal ula, lalu Allah Ta'ala kemukakan dia, tunjukkan kepada dia satu pokok lain pula. Pokok yang kedua ini lebih baik, lebih cantik, lebih indah daripada pokok yang pertama. Fayaqulu ay Rabb adnini min hadhihi syajarati li ashraba min ma'iha wa astazilla bi zilliha. Ya Allah, dekatkan pula aku kepada pohon pokok yang kedua ni. Tadi pokok pertama, Allah Ta'ala dah kata, kalau aku bagi yang ni, kamu nak minta yang lain tak? Tak nak dah, tak nak minta dah. Tiba-tiba dia, Allah Ta'ala kemukakan, tunjukkan kepada dia pokok yang kedua. Dia kata, ya Allah, dekatkanlah aku kepada pokok tu. Aku nak berteduh dan aku nak minum air bawah pokok tu. La as'aluka ghairaha, aku tak minta yang lain dah, cukup dah. Tadi dia kata nak minta pokok yang pertama dia, tak nak minta yang lain. Tiba-tiba dia minta nak duduk dekat pokok yang kedua pula. Fayaqulu ya bani Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Tadi bukan kamu dah janji ke dengan aku tadi? Sebelum ni kamu dah janji dengan aku tak nak minta yang lain dah. Kenapa minta pula pokok yang kedua? Nak duduk dekat pokok yang kedua. Fayaqulu la'alli in adnaituka minha tas'aluni ghairaha. Boleh jadi kalau aku bagi dekat kamu, mendekatkan kamu kepada pokok ini, kamu nak minta yang lain pula. Fayu'ahiduhu, lalu lelaki ini berjanjilah dengan Allah Ta'ala, alla yas'alahu ghairaha, aku tak nak minta yang lain dah. Selepas duduk dekat pokok yang kedua ini, aku tak nak minta dah benda yang lain. Dapat berteduh di situ, minum air di situ, aku tak nak minta dah, cukup dah. Wa rabbuhu ta'ala ya'dhiruhu, Allah Ta'ala pun berilah keizinan, memberi kemaafan kepada dia dan memberi keizinan kepada dia, li'annahu yara, kerana Allah Ta'ala tengok dia, ma la sabra lahu alaihi, kerana dia tak sabar nak pergi duduk dekat pokok yang kedua. Fayudnihi minha, Allah Ta'ala pun dekatkan dia kepada pokok yang kedua. Fayastazillu bi zilliha, lalu dia berteduhlah di pokok tu. Wa yashrabu min ma'iha, dia minumlah air daripada pokok yang kedua tadi. Summa turfa'u lahu syajaratun 'inda babil jannati, lalu Allah Ta'ala kemukakan pula satu pokok yang dekat dengan syurga. Dah 3 pokok dah. Pokok ni dekat-dekat dengan syurga. Allah Ta'ala dekat, Allah Ta'ala tunjuk je, tayang je. Allah Ta'ala tayang je. Sebab dia duduk pokok yang kedua tu, duduk berteduh situ. Air akhirat ni tuan-tuan sedap pada air atas dunia lah. Allah Ta'ala munculkan dia, tunjukkan kepada dia pokok yang ketiga dekat dengan pintu syurga. Hiya ahsanu minal ulayaini, lebih baik daripada pokok yang pertama dan kedua tadi. Fayaqulu ay Rabb, dia kata, wahai Tuhanku, adni ini
min hadhihi syajarati, dekatkanlah aku kepada pokok ini, di astazilla bi zilliha wa ashraba min ma'iha, supaya aku dapat berteduh di bawahnya, dapat minum air daripada bawah pokok tersebut. La as'aluka ghairaha. Lepas yang ketiga ni, aku tak nak minta yang lain dah, ya Allah. Padan dengan pokok yang ketiga ni sebab dekat dengan syurga. Pokok ni lebih indah, lebih cantik. Aku tak nak minta yang lain dah. Fayaqulu ya bana Adam, alam tu'ahidni an la tas'alani ghairaha. Wahai anak Adam, tadi janji lu ke mana? Tak nak minta dah, ni minta yang ketiga pula. Qala bala, ya wahai Tuhanku, ya Rabb, hazihi la as'aluka ghairaha. Aku tak minta lah, lepas ni tak minta lah. Padan dengan pokok yang ketiga tu cukup. Wa rabbuhu ta'ala ya'dhiruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi. Allah Ta'ala tengok dia tak sabar, suka nak berhajat kepada pokok yang ketiga. Allah Ta'ala dekatkan dia kepada pokok yang ketiga yang dekat dengan syurga. Fayudnihi minha. Allah Ta'ala dekatkan kepada pokok tu. Fa idza adna minha fayasma'u aswatal ahli jannati. Fa idza adnahu minha. Bila Allah Ta'ala mendekatkan lelaki ini kepada pokok yang ketiga dekat pintu syurga itu, fayasma'u aswata ahli jannati, lalu lelaki ini dengar suara ahli syurga. Dengar suara ahli syurga duk bersembang pula. Dan dia baru dekat dengan pintu syurga, tak masuk syurga lagi. Fayaqulu ay Rabb adkhilniha. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Tengok. 4 kali dah permintaan dia kepada Allah. Masukkanlah aku ke dalam syurga. Fayaqulu ya bana Adam. Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, ma yasrini minka. Apakah dia kata di sini yang dapat membuat kamu berhenti daripada meminta? Apakah perkara yang dapat memberhentikan kamu daripada minta kat aku, kata Allah. Dah berapa kali dah minta ni? Minta pokok pertama, kedua, ketiga, akhirnya minta masuk syurga lah pula. Apakah benda yang menyebabkan kamu tak usah nak minta dah kepada aku? Satu perkara yang menyebabkan kamu berhenti. Allah Ta'ala kata, ayurdika an u'tiyaka dunya wa mislaha ma'aha. Lalu Allah Ta'ala kata, kamu suka tak aku nak beri kepada engkau dunia dan seumpama dengan dunia bersama dengannya? Bersama dengan syurga ni tadi. Aku nak bagi dunia dan seumpama dengannya dan berserta syurga. Lalu bila Allah Ta'ala nak bagi suatu nikmat yang berlipat ganda, termasuklah nak memasukkan dia dalam syurga. Tadi mula-mula nak kata duduk dekat, Allah Ta'ala nak memasukkan dalam syurga. Dia pun dia heran. Dia kata, ya Rabb, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhan, kamu nak mempermainkan aku ke? Dah aku dah minta nak duduk tepi pintu syurga, nak minta masuk, kamu nak bagi. Nak bagi nikmat yang berlipat ganda daripada dunia ini. Dia terlalu seronok sampai dia kata kepada Allah, kamu nak mempersendakan aku ke, wahai Allah? Sebab aku minta tadi duduk dekat pintu syurga. Bila dia, lepas duduk dekat pintu syurga, nak masuk dalam pula. Dia rasa dia tak layak. Dia ahli neraka. Yang terakhir keluar daripada neraka. Sudah tentu dosa kesalahan dia terlalu banyak. Bila Allah Ta'ala kata, aku nak bagi kamu masuk syurga. Lalu dia kata, adakah kamu mempersendakan aku, wahai Allah? Kamu ni Tuhan sekalian alam. Ketika meriwayatkan hadis ini, hadirin sekalian, Fadhahika bin Mas'udin. Telah ketawalah oleh Ibnu Mas'ud. Bila Ibnu Mas'ud dia cerita, riwayatkan hadis ni kepada sahabat-sahabat dia. Masa tu Rasulullah dah tak ada. Dia cerita hadis ni, Ibnu Mas'ud tu, perawi hadis ni ketawa. Sahabatlah Ibnu Mas'ud ni yang meriwayatkan hadis ni, dia ketawa. Fadhahika bin Mas'udin. Lalu telah ketawalah Ibnu Mas'ud. Faqala ala tas'aluni mimma adhaq. Kenapa kamu semua ni tak tanya aku sebab apa aku ketawa? Setelah dia meriwayatkan hadis ini yang panjang, Ibnu Mas'ud ketawa. Dia tanya sahabat-sahabat dia, kenapa kamu tak tanya sebab apa aku ketawa? Qalu mimma tadhaq. Sebab apa kamu ketawa ketika kamu meriwayatkan hadis ini? Faqala hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ketawa kerana Rasulullah bila menyampaikan hadis ini kepada aku, dia ketawa. Aku ketawa kerana Rasulullah bila dia menyampaikan hadis ini kepada aku, dia ketawa. Faqalu
Mimma tadhaku ya Rasulullah. Okey, dalam hadis ni dia ada hadis yang lain. Dalam hadis ini kena orang tanya kepada Rasulullah pula. Maknanya sahabat yang duduk dengan Ibnu Mas'ud tu, dia tanya kepada Rasulullah pula. Maknanya Rasulullah ada ya di dalam kalangan mereka. Ya, Rasulullah ada di dalam kalangan mereka. Faqalu mimma tadhaku ya Rasulullah. Kenapakah kamu ketawa wahai Rasulullah? Faqala, lalu Rasulullah menjawab, min dhahki rabbil alamin, kerana Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam ini ketawa. Hina qala atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Ketika lelaki ini tanya kepada Allah, adakah kamu mempersendakan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Jadi Rasulullah ni ketawa sebab Allah Ta'ala ketawa. Ibnu Mas'ud pula ketawa sebab Rasulullah ketawa. Rasulullah ketawa ketika mengemukakan hadis ini sebab Allah Ta'ala ketawa. Okey. Fayaqulu inni la astahzi'u inni la astahzi'u minka. Aku tidak mempersendakan engkau, walakinni ala ma yasha'u qadirun. Lalu Allah Ta'ala kata pada lelaki yang keluar akhir daripada neraka ni, aku atas sesuatu tu berkuasa. Okey, isunya, bila Nabi SAW ketawa ketika menyampaikan hadis ini, sebab apa dia ketawa? Kerana Allah Ta'ala ketawa. Adakah Nabi SAW menyamakan ketawa dia dengan ketawa Allah? Adakah Nabi ini musyabbihah ataupun dipanggil mujassimah ataupun mumathilah, menyamakan dia dengan Allah? Kalau Nabi menyamakan dia dengan Allah, sebab Allah Ta'ala ketawa, dia ketawa. Ibnu Mas'ud pun ketawa juga. Dua-dua mujassimah, mumathilah, musyabbihah. Adakah begitu? Tidak. Maknanya tuan-tuan, kalau kita kata Allah Ta'ala ketawa, bukan ketawa Allah Ta'ala macam kita ni, tak salah lah, bukan mujassimah, bukan musyabbihah lah. Ketawa kita dengan buka mulutnya. Ada Nabi dalam hadis yang lain, dia ada sampai, dia ketawa sampai nampak gigi taring kan. Hatta badat nawajisuhu, sehingga nyatalah, teranglah gigi taring Nabi. Bukan dia ketawa lah, Nabi senyum. Nabi ketawa pun dalam keadaan dia pelan. Nabi maknanya ketawa juga. Tapi isunya, soalannya, adakah kita boleh menganggap Nabi adalah Nabi menyamakan diri dia dengan Allah? Sebab dia ketawa sebab Allah Ta'ala ketawa. Dia pun ketawa ketika mengemukakan hadis ini. Ibnu Mas'ud juga ketawa. Maknanya tidaklah. Kalau kita kata ketawa yang layak bagi Allah, tangan yang layak bagi Allah, mata, apa dia lagi ayat yang mutasyabihat tu, kita kata tangan yang layak bagi Allah, istiwa yang layak bagi Allah, tidak dinamakan musyabbihah dan juga mujassimah. Allah Ta'ala ketawa, kita ketawa. Allah Ta'ala melihat, kita pun melihat. Tetapi melihat kita, mendengar kita dengan pendengaran Allah Ta'ala, melihatnya Allah Ta'ala, kalamnya Allah Ta'ala, semuanya mukhalafah. Dan kalau orang tak mengaji kitab tauhid, orang kenal Allah Ta'ala. Orang mengaji faham Quran je. Mana-mana kitab tauhid, sama ada tauhid salaf ke, khalaf ke, orang tak mengaji, dah cukup boleh kenal Allah Ta'ala melalui Quran hadis. Sebab laisa kamitslihi syai' dalam Quran kata, walam yakul lahu kufuwan ahad, wala tadribu lahul amsal, kan? Tidak mencontohkan Allah Ta'ala dengan baharu. Macam mana tu? Nak kata Nabi ni musyabbihah ke? Sebab Nabi ketawa, Allah Ta'ala ketawa tadi. Baru satu hadis yang saya baca tentang hadis ni. Banyak lagi hadis ni. Banyak lagi tentang hadis, maknanya Allah yaqbidu wa yabsut tu. Yaqbid wa yabsut. Nabi buat tangan lagu tu. Adakah Nabi menyamakan diri dia dengan Allah? Sebab tu saya kata, tutup guru ustaz-ustaz ni keras sangat lawan Wahabi ni mengaji hadis dengan Maulana Nasri. Saya nak ulangi lagi. Gimana dah? Ataupun tak boleh nak mengaji sunnah sitah ni makan masa bertahun-tahun, takut dah mati dulu, benda ni tak faham juga. Sebab ni nak sampai bab ni bab tinggi dah. Maknanya pergi berzakarah dengan dia, bincang dengan dia, dengar. Sebab dia faham betul dalam masalah akidah salaf walah ni. Nampak? Kalau nak ngaji tafsir dengan Maulana Hadi. Kalau tidak, tak faham. Duk kata orang musyabbihah, mujassimah. Lepas tu dia tariklah kita Asy'ariyah tu untuk mengukuhkan hujah dia. Tak selesai masalah lah. Kita nak boleh berlapang dada, nak meraih kawan, kena baca semua kitab.
Sama ada dia beraliran Asy'ariyah ke Maturidi ke ataupun golongan beraliran Salaf. Baru boleh kita buat kesimpulan. Jadi sebab tu saya, kalau orang ajak saya berdebat, saya mengalah, saya selenda lah. Saya istihar malam ni. Saya cukup mengalah. Cuma ada orang-orang yang tertentu tu kerana sebut takyin nama saya, sesat. Dia ni sesat, dia ni musyabihah, dia ni akidah dia kufur. Yang tu saya panggil lah. Kalau orang alih, hak kecil-kecil ni, hak kodi-kodi nak bincang ni, kita mengalah lah. Kamu nak menang, kamu ambil. Sebelum debat lagi, aku bagi kamu menang. Tapi kalau kita buat betul-betul, banyak benda yang kita nak boleh bongkar kan. Jadi berbalah pula. Sebab pengikut-pengikut ni dia akan main pula dalam Facebook, dalam WhatsApp ni. Jadi berbalah lah kita. Saya nak buat kesimpulan, 3 tu, pegang 3 tu. Kalau nak perinci memang sakit lah. Maknanya hujah-hujah ni kuat kepada golongan Salafi. Hujah-hujah berdasarkan dalil Quran hadis ni. Sebab tu jangan cabar. Ini saya nak bagi tahu ni, orang Salafi tak tahu ni. Kalau dia tahu, habis Sebab tu tuan-tuan jangan bagi tahu. Kau takut jadi berbalah lagi besar. Memang saya dah kaji lama dah, bertahun-tahun dah. Kalau hujah memang dapat kat orang Salafi. Sebab tu tersa cabar debat. Jadi kita buat secara damai, secara harmoni, terima semua. Ahli sunnah jemaah terbagi kepada 3. Salafi di Malaysia, dia adalah ahli sunnah jemaah, bukan dia Wahabi. Tak ada kaitan. Kita dah jawab banyak dah. Jadi insya-Allah banyak lagi isu-isu yang kita akan dedahkan, bongkarkan, bincangkan secara dalil dan juga secara hujah. Kerana isu-isu yang macam ni dah menyebabkan orang jadi panas. Jadi berbalah, mengkafirkan, memujassimahkan orang, mengeluarkan orang daripada ahli sunnah jemaah kerana tak ada maklumat. Baca 2-3 kitab terus buat kesimpulan orang sesat, tak boleh. Jadi insya-Allah sekadar itu dulu perbincangan kita pada malam ni. InsyaAllah kalau ada masa, ada kelapangan, kita akan sambung pada pelajaran yang berikutnya dan tajuk yang berikutnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.